Ini mungkin realiti yang dilihat oleh kita dan generasi akan datang. Teknologi angkasa berkembang dengan lebih cepat seiring dengan kemajuan negara-negara kuasa besar. Bukan rahsia lagi bahawa China telah menjadi pesaing utama dalam penerokaan angkasa lepas. Dalam tempoh 20 tahun yang lalu, Agensi Angkasa Negara China, CNSA, telah mencapai beberapa kejayaan pertama yang bersejarah. Ini termasuk menghantar angkasawan ke angkasa lepas, meletak atur 3 stesen angkasa lepas yang juga sebahagian daripada program Tiangong, membangunkan kenderaan pelancar berkuasa seperti Long March 5 dan menghantar perayau robotik ke bahagian jauh bulan dan Marikh. Perkembangan dan teknologi China seiring dengan zaman sekarang, walaupun kadang-kala pembangunan teknologinya meresahkan pelbagai pihak. Kita akan lihat bagaimana China membangunkan stesen angkasanya sendiri yang dapat memintas penguasaan negara-negara kuasa besar lain di dunia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Bagi menjamin masa depan pada dekad yang akan datang dan seterusnya, China mengambil langkah berani membangunkan program angkasanya. Di antara cadangan yang sedang dipertimbangkan oleh pemimpin negara tersebut, salah satunya melibatkan penciptaan kapal angkasa ultra besar sepanjang 1 kilometer. Kelebihan memiliki kapal angkasa di orbit rendah bumi akan menjadi pengubah keadaan dan taktik berguna untuk China, membolehkan misi jangka panjang dan penggunaan sumber angkasa. Cadangan ini datang pada masa China telah mencapai pelbagai kejayaan di angkasa lepas. Pada tahun lepas, China menjadi negara kedua di dunia yang berjaya mendaratkan perayau di permukaan Marikh dan yang pertama mendaratkan misi yang terdiri dari kuar angkasa, pendarat dan perayau. 2 tahun lalu, China menjadi negara pertama yang mendaratkan misi robotik di bahagian jauh bulan, pendarat dan pengembara yang dikenali sebagai Chang'e 4. Cita-cita yang sangat tinggi ini adalah salah satu daripada 10 yang dikemukakan oleh The National Natural Science Foundation of China. Setiap projek ini telah dianugerahkan 2.3 juta US dollar dalam bentuk pembiayaan untuk penyelidikan dan pembangunan lanjut. Salah satu matlamat utama projek itu dilaporkan adalah untuk mencari cara untuk mengekalkan jisim kapal angkasa sambil memastikan ia cukup kukuh dari segi struktur untuk dilancarkan ke orbit. Elemen kapal angkasa akan dibina di bumi dan kemudian dilancarkan secara individu ke orbit untuk dipasang di angkasa. Kapal angkasa ini akan menjadi pusat aero angkasa strategi utama untuk kegunaan masa depan sumber angkasa, penerokaan misteri alam semesta dan akan kekal dalam tempoh jangka masa panjang. Walau bagaimanapun, sebagai permulaan, ia memerlukan bilangan pelancaran yang tidak masuk akal untuk menggunakan semua elemen yang diperlukan ke angkasa lepas. Sebagai perbandingan, Stesen Angkasa Antarabangsa ISS ialah struktur buatan terbesar yang pernah dipasang di orbit. Namun, puluhan pelancaran dan tempoh masa bertahun-tahun diambil untuk dipasang menggunakan kos yang sangat tinggi. Elemen terbesar telah dilancarkan terlebih dahulu, termasuk modul Destiny dan Unity NASA, modul Zarya dan Zvezda Soviet Rusia, serta Integrated Truss Structure dan panel surya. Sebanyak 42 penerbangan pemasangan dibuat. Bagi proses pemasangan elemen ini, 36 daripadanya dilakukan menggunakan pesawat ulang-alik, manakala selebihnya dilakukan dengan pelancar Proton atau Soyuz U Rusia. Sejak pembangunan ISS yang bermula pada tahun 1998, tidak kurang daripada 232 aktiviti tambahan kenderaan EVA diperlukan untuk memasang dan menyelenggaranya. ISS telah menelan belanja sebanyak 150 bilion dolar US untuk dibangunkan, dengan NASA dan Roscosmos menanggung sebahagian besar perbelanjaan ini. Stesen itu juga memerlukan 4 bilion dolar setahun untuk operasi dan penyelenggaraan am, suatu beban yang dikongsi oleh 15 negara anggota melalui program angkasa lepas masing-masing. ISS berukuran 109 meter dari hujung ke hujung, manakala platform China yang dicadangkan memerlukan struktur sekurang-kurangnya 20 kali ganda dari saiz ISS. Berdasarkan anggaran kasar, kapal angkasa gergasi ini
akan menelan kos lebih daripada 12 trilion ringgit. Cadangan ini walau bagaimanapun lebih kepada kajian konsep pembangunan kapal angkasa bersaiz besar di orbit dalaman bumi. Dunia masih tertanya-tanya adakah konsep ini akan menjadi batu loncatan kepada konsep lift angkasa. Bagi Astrolab, teknologi ini tidak mustahil. Mencuba tidak salah. Cuma, jika projek tersebut gagal, agensi tersebut akan menanggung kerugian yang tinggi. Control, McBride. I'm in a spin. Atmosphere is too thin to stabilize. Trying to keep the tumble down so I don't black out. Kita sepatutnya mengucapkan terima kasih kepada pembangunan tiub nanokarbon, grafin, nanofilamen berlian dan bahan adi lain. Agensi angkasa lepas dan firma seni bina di seluruh dunia kini mengambil serius dalam projek pembangunan lift angkasa. Ini termasuklah projek Analemma. Semasa ulang tahun angkasa ke-6 China, terdapat tanda-tanda bahawa negara itu berminat untuk membangunkan kapal angkasa bercirikan Starship. Dan baru-baru ini China mengumumkan rancangan untuk menjalankan misi kru ke Marikh menjelang 2033 sebagai sebahagian daripada rancangan jangka panjang untuk membina pangkalan tetap di sana, sekaligus menyaingi rancangan NASA untuk menghantar angkasawan ke sana dalam tempoh 1 dekad akan datang. Walau apa pun matlamat jangka panjang cadangan kapal angkasa yang menjangkau 1 kilometer ini, jelas sekali China mengambil serius status barunya sebagai pemain industri angkasa lepas. Ia juga jelas bahawa mereka berhasrat untuk mengembangkannya pada tahun-tahun akan datang, sehingga ke tahap mereka akan menggantikan NASA dan Roscosmos untuk menjadi kuasa terkemuka di dunia dan di angkasa. Tawaran kerja kini terbentang lebih luas. Rezeki kini bukan sahaja di bumi, malah di angkasa lepas. Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.